Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia namanya Ujang Towing 71 kirim sebuah link melalui DM saya. Judul atau tajuknya ialah Istana-istana di Malaysia RM 812 juta. Wow. 812 juta ringgit Malaysia itu ya. Kalau dirupiahin berapa itu? Udah nggak bisa kehitung lah. Kalau misalkan beli cendol buat satu negeri kebanjiran 100 bili asli. Ini istana apa hotel nih 100 bili? Harganya nggak main-main, kamarnya atau biliknya 100 bili. Damn, hotel dah nih, bukan istana. Saking banyaknya kamar ya. Oke, saya juga penasaran seperti apa istana seharga RM 812 juta dan 100 bili ini. Istana merupakan tempat bersemayam. Oh, saya sering nampak ya tadi. Yang pertama. Upacara rasmi berlangsung oleh raja-raja, sultan yang dipertua negeri serta pemerintah tertinggi setiap negeri. Istana memiliki pelbagai Raja Perlis yang tadi. menjadi tempat bersemayam ini keluarga diraja sejak turun-temurun. Istana juga merupakan lambang kekuasaan kesultanan sesebuah negeri. Hai, welcome back to the Istana-istana di Malaysia. Hari ini kita nak membincangkan tentang istana-istana tempat bersemayam dan juga upacara-upacara rasmi raja-raja, sultan dan juga yang dipertua negeri di Malaysia. Without any further ado, sekejap. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, komen dan share channel The Riz Real di mana-mana saja. Okay, without any further ado, let's jump. Istana Negara. Istana Negara merupakan kediaman rasmi yang Agung yang di Puan Agung di Jalan Tunku Abdul Halim. Istana ini dirasmikan pada 15 November 2011 dengan kos pembinaan 812 juta ringgit Malaysia. Triliunan. Istana memiliki keluasan 97.65 hektar dengan 22 kubah dan dibina dengan bentuknya kayak kubah betul, kayak masjid Melayu dan Islam. Dalamnya mewah. Istana Arau Perlis. Istana Arau merupakan tempat bersemayam Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Istana ini bermula menjadi tempat bersemayam Tuanku Raja Perlis sejak tahun 1905. Megah-megah ya istananya ya. Pemerintahan Raja Perlis yang keempat, Raja Said Alwi Jamalul Lail. Istana Arau mempunyai beberapa ruang khas dengan fungsi-fungsi tertentu seperti Balai Rung Seri yang sentiasa menjadi lokasi berlangsungnya istiadat-istiadat kebesaran. Selain itu, terdapat khas ya bangunannya ya, seperti atasnya itu Dewan Banquet, bilik menghadap, kayak bilik kubah, kuning, bilik biru dan bilik hijau. Istana Bukit Kedah. Tempat bersemayam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah dikenali sebagai Istana Anak Bukit. Istana ini merupakan mercu tanda kedaulatan Kesultanan Negeri Kedah. Kediaman rasmi Sultan Kedah ini telah menjalani ubah. Arsitektur bangunan kerajaan masing-masing negeri itu beda-beda ya di sini kan ya, tidak sama. Istana yang di Pertuan Agung yang nomor 1 tadi megah dan nilai istana tersebut RM 812 juta ringgit Malaysia, bukan rupiah itu. Kalau di rupiah itu 2 triliun lebih. Amazing. Oke, kita akan lanjut. Sesuai sebanyak RM 70 juta ringgit sempena perayaan ulang tahun ke-50 pada tahun 2008. Di belakang istana ini terdapat aliran sungai yang dikenali sebagai Sungai Anak Bukit. Seri Mutiara Pulau Pinang. Seri Mutiara merupakan kediaman rasmi bagi Tuan Yang Terutama yang dipertua negeri Pulau Pinang. Kediaman rasmi ini dibina pada tahun 1980. Pantesan dari segi bangunannya, arsitekturnya. $173. Seri Mutiara dahulunya dikenali sebagai residensi dan Governor Melayu pertama yang mendiami Seri Mutiara ialah Raja Yang Amat Mulia dalamnya itu loh, Raja Muhammad. Istana Iskandaria. Istana Iskandaria unik bentuk atasnya. bukit yang dinamakan Bukit Candan.
Istana ini diberi nama bersempena nama Sultan Iskandar Shah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan istana ini sejak tahun 1933. Istana yang berkeluasan 112,320 kaki persegi ini terdapat beberapa bahagian di istana seperti bilik menghadap, bilik jamuan negeri, Dewan Negara, Balai Nobat, Balai Rongseri dan Singgasana. Istana Alam Shah. Istana Alam Shah merupakan istana rasmi Sultan Selangor dan terletak di Bandar Diraja Kelang. Ia dibina pada tahun 1905 sewaktu pemerintahan Sultan Selangor kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Kemuliaan mahkota istana adalah kubah emas yang disokong oleh kubah emas berbentuk segi 8, sementara itu sudut kubah emas yang tadi dengan dua menara berkubah biru yang menonjolkan reka bentuk klasik Timur Tengah. Istana Besar Seri Menanti. Kediaman rasmi yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan ialah Istana Besar Seri Ini Menanti. Negeri Sembilan. Istana ini terletak di Bandar Diraja Seri Menanti, menggantikan istana lama yang diperbuat dari kayu. Istana Seri Menanti menjadi tempat untuk majlis-majlis rasmi istana. Pertabalan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-11, Tuanku Mukris Ibni Almarhum Tuanku Munawir diadakan di istana ini. Istana Besar Johor. Oh, Johor ini salah satu negeri Istana kaya. Besar Johor dibina pada tahun 1866 oleh Sultan Abu Bakar. Istana ini menghadap Selat Johor. Setiap arsitekturnya itu berbeda-beda loh. Istana Besar Gak sama. ini hanya digunakan untuk majlis-majlis rasmi dan keramaian yang dijalankan oleh Sultan Johor. Pilarnya itu besar. Kediaman rasmi Sultan Johor adalah Istana Bukit Serin. Istana Abu Bakar Pahang. Istana Abu Bakar beda kan pada setiap tahun 1960 istananya, dan diberi nama sempena bangunannya itu beda-beda. Keempat, almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah. Istana ini menjadi istana rasmi majlis-majlis istiadat negeri Pahang. Istana Syarqiyah Terengganu. Istana Syarqiyah Oh ini yang bermaksud cantik banget nih, swear. merupakan kediaman utama Sultan Oh di atas bukit ya. Raja Terengganu. Masya Allah. Ia siap dibina pada tahun 2014 dan berukuran 160,000 kaki persegi. Istana ini menampilkan gabungan seni bina Terengganu dan Islam. Istana Syarqiyah Setakat ini yang menurut saya yang paling cantik dari segi arsitekturnya ini. Lepas tuh letaknya itu di bukit dan bangunan ini mengusung konsep Timur Tengah ya. Mula-mula saya lihat itu macam opening di Disney Pictures, betul tak? Hampir sama. Oh, paling unik menurut saya ini. Bukan berarti yang lainnya itu tak cantik. Yang lainnya cantik, punya ciri khas tersendiri. Cuman menurut saya yang paling menonjol ini di antara yang lain gitu. Istana Besar Kelantan. Istana Balai Besar merupakan istana keramat buat keturunan Kesultanan Kelantan kerana di sinilah berlangsungnya upacara rasmi dan adat istiadat diraja sejak tahun 1845. Istana ini telah setiap istana itu beda-beda ya bangunannya. Sultan Kelantan kelima pada tahun 2010. Nah ini beda lagi nih Kelantan. Tapi istana ini tidak menjadi kediaman rasmi sejak pemerintahan Sultan Kelantan keempat lagi. Istana Negeri Sabah. Istana Negeri Sabah terletak di Kota Kinabalu dan menjadi kediaman rasmi Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan. Nah ini beda lagi, beda-beda. Istana ini menjadi lokasi upacara-upacara rasmi serta upacara penyerahan pingat-pingat kebesaran serta majlis-majlis bertemu rakyat. The Istana Sarawak. The Astana merupakan Astana bukan Negeri Istana, Sarawak Astana. yang menjadi kediaman Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Astana siap dibina pada tahun 1870 dan berada di tebing utara Sungai Sarawak. Okey. Nah inilah bedanya antara Indonesia dan Malaysia. Kalau di Malaysia itu raja itu sakral, masih dihormati, disegani oleh rakyat di sana. Beda halnya dekat sini. Halnya dekat sini raja itu udah macam kuno. Bahkan keluarga kerajaan dekat sini itu saling bergaduh demi memperebutkan kekuasaan. Itu contohnya kemarin tuh di Solo. Dan satu lagi,
kerajaan di sini fungsinya menjadi payung buat negara. Contohnya kalau ada konflik A dengan B, jadi peredamnya itu raja. Kalau misalkan si A dan B tidak bisa mengambil alih pemerintahan, nah raja di sini tugasnya mengambil pemerintahan sementara, mengendalikan sementara lah supaya situasinya tidak panas. Karena dekat sana raja itu amat disegani, dihormati, makanya dipercaya raja dekat sana. Kalau di sini payung negara itu anggota DPR atau MPR gitulah ya kan, atau ahli parlemen bahasa sananya. Tapi rakyat sudah banyak kecewa dan tidak percaya lagi sama ahli parlemen karena rata-rata ahli parlemen dekat sini atau DPR atau MPR kebanyakan rasuh atau korupsi. Makanya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada ahli parlemen atau DPR atau MPR itu tidak percaya lagi karena isinya rasuh. Kebanyakan ya, mayoriti macam itu. Kalau raja kan mana ada rasuh ya kan. Raja apa yang mau dirasuhkan? Udah kaya. Tadi aja istananya beratus-ratus juta ringgit itu, bukan rupiah. Kebeli itu cendol buat satu negeri atau karipap buat satu negeri. Kalau cakap duit segitu, wah aduh puning lah, nggak kehitung pakai jari. Nampaknya kalau dihitung pakai mesin itu langsung rusak itu. Kalau tangan kira duit RM 812 juta, mungkin tangan itu udah jadi Maggie dah, keriting. Selain itu juga saya ingin mengomentari dari segi arsitekturnya. Setiap bangunan kerajaan itu berbeda-beda dan unik. Rata-rata atas bangunannya itu berbentuk kubah ya, karena melambangkan Islam juga ya kan. Oke, terbaik, mantap. Apalagi di Putrajaya itu. Putrajaya saya nampak itu bangunannya itu udah macam di masjid, dah ada macam di Timur Tengah gitu. Bagus-bagus. Padahal dulu Putrajaya itu kebun sawit dan sekarang disulap jadi tempat pemerintahannya. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian dari saya. Jaga selalu bersama Indonesia dan masih kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.